Masa saya kat luar negara dulu, saya bersama dengan kawan-kawan saya. Budak Kelantan, Kelantan 3 orang lah. Saya sampai pandai cakap Kelantan lah. Kenapa? Itu mana exposure. Oh, dah. Saya cakap Kelantan ada bang. Oh, mau ayat kan? Oh, tu dia. Dan saya demo lah. Kalau tak gu demo. Sampai dia tanya saya, you Kelantan ke mana? Dia kata, mu Kelantan ke mana? Nah, kawan kau kasar. Nah, apa? Dia tanya kawan. Dia tanya, mu Kelantan ke mana? Kau kasar. Oh, macam tu nampak. Maksudnya apa? Boleh dia pelajari, it can be learned. Macam mana kita bergabung, bagaimana kita bersama-sama dalam konteks berhubungan, interaksi, komunikasi dengan rakan. Lama-kelamaan dia jadi ala bisa Tegal biasa. Nah, ini harus difahami sebenarnya. Indonesia lah ketika saya belajar pidato di Indonesia. Tahu tak? Dia macam tu. Dia bukan cakap bahasa Indonesia, tak. Dia cakap bahasa Melayu Nusantara. Cuba tengok kalau Brody kalau bercakap, kan? Biarlah bulan bicara sendiri. Itu dia nyanyi lah. Sedap. Tengok kalau Piramli kita menyanyi macam mana. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, dikurung kuarantin kita, InsyaAllah wabak kan reda. Itu tadi yang dua rangkap pertama Piramli. Dua rangkap kedua tu P. Said. Macam tu lah maksudnya. Nanti kata lain tu fasih bahasa, sebut jangan betul. Tengok Brody sebut kan lain kan. Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Kan? Dia punya sebut bahasa dia. Ada dia cakap bahasa Indo. Widuri elok bagai ngobrol segala. Tak adanya macam tu. Itu bahasa Indonesia lain. Salah itu lagi saya minat lagu Rano Karno. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam. Macam mana lupa? Lagu tu kan sedap lagu dia. Jadi maksudnya ialah ini cara bagaimana kita nak menyampaikan mesej orang lain. Mana fasih bahasa kan ada. Okey, saya masuk yang kedua ni. Saya masuk yang kedua. Apa Cikgu Selina kata? Lagu wabak corona. Tu. Itu kena karantin lah. 14 hari insya-Allah, tambah 14 hari 28 hari. Idea tu banyak orang datang tu. Kalau macam mana agaknya, kalau tak karantin tak sempat nak berfikir ni agaknya. Tak sempat. Betul, fa inna ma'al yusra, inna ma'al yusra. Dalam susah ada senang, susah ada senang. InsyaAllah sabar je lah. Hikmah adalah hikmah sebaliknya. Itu kerja Allah, kepada Allah kita mohon ya. Tentang penyakit ni tak apa. Kita jangan fikirkan sangat. Kita duduk kat rumah, kita duduk diam kat rumah, lepas tu kita baca buku, kita berdoa kepada Allah SWT. Not just stay at home for nothing, but stay at home and pray to God. Pray to Allah. Itu yang paling penting. Tambah ayat depan lagi tu. Stay at home and pray to Allah. Kerana hanya kuasa, the best kuasa, yang tidak ada kuasa boleh mengatasinya, kuasa Allah SWT. Namun kita berusaha. Jangan kita serah semata tanpa berusaha. Kan? Bila kerajaan kata kita jangan keluar lah. Kan lama sangat pun sekejap lah. Kita kena bersama-sama, bersatu hati, bekerjasama. Okay? Fine? Alright. Now, yang kedua, fasih gaya. Fasih bahasa dah tinggal lah. Fasih gaya. Macam kita semua lah hari ni. Belajar. Jangan tengok siapa yang bercakap. Tengok apa yang dicakapkan. InsyaAllah. Kalau takdirnya besok ibu topan, hari ini kita belajar. Kita dan jadikan ia tu ibadah. Dan kita berserah pada Allah SWT, minta Allah aman harmonikan kita, rezeki kita bertambah, dan ia jadi satu ibadah bagi kita, dan dikira segala amal perbuatan kita insyaAllah. Yang belajar, yang mengajar, insyaAllah kalau boleh dapat keberkatan. Boleh? Kan? Okey. Ayo positif. Ayo confident. Ayo semangat. Clapping semangat. Pop, 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 pop. Oh yes. Kan? Itu ngigau lama tak ambil kelas tu. Fasih gaya. Fasih gaya ni maksudnya ialah penonjolan tertib penggayaan. Ini yang saya bila arwah Sunajo suruh Tuan Syed Ahmad, dia kata kat saya bagi. Di sini aku titip kamu 3 biji kaca hijau. Yang pertama lamanya alif, yang kedua lamanya ba, yang ketiga lamanya ta. Agama bahasa tanah air. Yuk, kamu lebarkan sayap pidato ni untuk menaikkan martabat agama bangsa negara kamu. Apa kamu bisa?
Oh, ketika itu teringat lagi. Sebab itulah pidato darah daging saya. Walau macam mana kita buat kerja apa-apa tugas kita pun, kadang-kadang saya mengajar di kuliah siang, malam saya mengajar pidato pula. Jadi kenapa kita minat benda tu? Kita minat. Dan akhirnya, bila orang rantik saya sebagai ketua pengarah di akademi, jadi saya buat kerja pentadbiran. Namun masa sama saya minat mengajar. Saya sendiri yang mengajarnya. Sebab kerana amanah dan tanggungjawab. Kita nampak seperti sini. InsyaAllah kita dapat sebarluaskan insyaAllah. Okey. Fasih gaya ni penonjolan tertib penggayaan. Jadi gaya ni mesti jangan kaku. Jangan nampak kaku. Fasih gaya ni maknanya kemahiran, kefasihan, penonjolan tertib penggayaan itu. Sejak tangan di atas, tangan di bawah. Contoh, kita mesti berjaya. Tangan di atas. Kita mesti berjaya. Tangan di bawah. Jadi tak faham. Lama tak fasih lah maknanya tu. Jadi kita kena ada penonjolan tertib penggayaan itu. Contoh kita nampak seperti ini. Macam saya kata, contoh kita bercakap. Gunakan gaya. Kita kalau bercakap kat depan je, bercakap seorang kan. Tanpa gaya, dah macam kaku, macam pokok pisang pula ada toyol. Contohnya. Mana mau macam tu? Jadi, jadi kita kena, bila bercakap dengan ni, bila bercakap ni istilah ni kan. Saudara saya sekalian, hari ini kita harus sama-sama mencipta kejayaan. Baik Melayunya, Cinanya, Indianya pasti berjaya. Contohnya, itu namanya fasih gaya. Penonjolan tertib penggayaan. Banyak nak belajar lagi tu kan. Ada teknik lagi kan. Yang kita nak biar nampak teori praktis tu dapat dilakukan secara bersama. Dan itu nama konsep pembelajaran yang ada teori dan praktisnya. Yang mana dalam akademi 30% teori, 70% praktis. Ini yang kita nampak seperti ini semua insyaAllah. Okey, fasih gaya. Jadi fasih gaya. Jadi ini kita nampak sebagai contoh. Kalau kita nampak macam ni. Kalau kita lihat lagi. Bila disebut fasih gaya ni, dia wajahnya menggambar keyakinan. Mana dalam konteks bicara, fasih gaya ini pertama orang boleh lihat kita bila kita berucap. Minit yang pertama saja, kita tengok. Orang ni, dia ni tahu tak apa yang dia ucapkan. Dia yakin tak? Dia takut tak? Dia gelem-geleman tak? Dia risau tak? Macam tu. Jadi ini yang kita harus fahami. Jadi sebenarnya kalau takut, dia boleh tahu muka kita. Kalau dia risau, panik, dia tahu mulai wajah kita. Macam tu tau. Jadi teknik fasih ni, fasih gaya ni harus dia pelajari. Tapi ambil teori dulu, nanti kita datang kelas, kita praktiskan dalam kuliah. Siapa yang ramai yang belum hadir kuliah saya, silakan hadir ke Akademi Motivator Profesional Malaysia yang disokong oleh Yayasan Pembangunan Motivator Profesional Malaysia. Teruskan belajar. Dulu kelak pidato kecil je kita. Sekarang ni berkembang luas dah sampai ke Sabah Sarawak insyaAllah. Pian Tepin pun ada. Apakah hairnya baru sampai ya. Lama tak jumpa. Terima kasih lah anyway. Kita dapat di sini semuanya. Okey, Wan Zawani pun datang kelas insyaAllah. Baru kita nampak banyak perkara yang kita pelajari sebagainya. Lepas tu saya masuk fasih minda. Okey, fine. Fasih bahasa dah sebut sikit. Fasih gaya dah ada. Fasih minda. Ini yang ketiga, fasih minda. Ini kita pelajari sebagainya insyaAllah. Okey. Fasih minda ni bagaimana? Fasih minda ni sebenarnya pentingnya amat sangat. Fasih minda adalah seni pidato Nusantara ni. 3 perkara ditingkatkan, dipentingkan sebagai tunjang kepada bagaimana kita berperanan. Seni pidato Nusantara ni berperanan dalam memperkasakan bahasa Melayu Nusantara ini. Tidak lain tidak bukan bagaimana bahasa digunakan, gaya penonjolannya yang dapat diterjemahkan bagi meningkat karisma dan wibawa bagi insan yang masyarakatnya. Dan yang ketiga, fasih minda yang saya panggil olahan dan cara pemikirannya. Sebab tu kita nampak tadi saya tengok berita TV. Dia kata apa? Dia banyak melular berita palsu dia katanya. Terlalu banyak sangat dia kata cerita begitu, cerita begini, cerita begitu, cerita. Takut orang dia buatnya. Dah lah orang tu dah lemah jantung misalnya kata. Sekali terkejut. Allah katanya. Baru nanya dia. COVID-19 ni katanya. Ni sekarang dah. Itulah. Tak payah. Kita dengar apa yang kerajaan umum je. Apa yang dia TV yang betul yang sahih.
Kita dengar. Nanti tak apa-apa dia katanya, dia boleh ngomong, berhati-hati. Kerana besok, diceritakan, berhati-hati kemas 3 bantal untuk pergi ke Gunung Ganang. Kerana besok banjir besar akan berlaku. Pula dah yang kawan terkejut. Dia orang risau punya pasal. Habis 3 bantal dibawa. Sekali bawa 3 bantal tak ada. Tak kenanya tu. Benda. Macam mana nak? Allahu Akbar. Jadi kita nampak sini. Kita cerita yang baik je. Motivasi ajar. So cerita yang positif. Jadi orang akademi masuk kelas Pirato kita ada yang positif. Terus orang kata don't looking back, no turning back, move forward. Pandang ke depan dan terus ke depan dan maju. Sebab itu saya dapat semayang saya nak nanti anak murid saya mana hebat-hebat merekod. Mesti ada kad macam ni. Cik Elmi kena ambil kad daripada tu. Tu dia kad tu dah expired dah. Kan? Tadi cerita Makcik Kiah kan? Dalam kelas selalu kita cerita Makcik Kiah kan? Sekali keluar Makcik Kiah. Okay. Alhamdulillah. Yelah kan. Kalau boleh bagi contoh nak bagi senang, mudah orang faham. Ya tak? Okay. Now. Alright. Fasih minda ni olahan cara pemikiran. Maksudnya ialah terlibat 2 aspek. Saya panggil 2 aspek dalam silibus kita. Pertama, lancar serlahan bicara. Kedua, lembab serlahan bicara. Jadi fasih minda ni seharusnya mesti lancar serlahan bicara. Lancar serlahan bicara ini antaranya ialah tidak bergantung hanya semata-mata pada nota atau buku atau slide yang di hadapan. Kalau tak hidup suasana. Sakat setengah jam bolehlah. Kalau kena 1 hari orang tu tertidur. Tanya faham ke? Faham. Rupa nak ke faham. Mata celik je. Rupanya tidur ayam. Bayangkanlah tu bertawan. Jadi kita kena harus lihat macam mana. Kita harus lihat lancar serlahan bicara ini dia mesti menjurus kepada yang dipanggil fasih minda. Fasih minda ini ialah sejauh mana kuatnya EQ dalam diri dia. Emotionally quotient dalam diri dia. Emotionally quotient ini datang daripada mood meter. Meter perasaan. Bad mood, good mood. Kan? Kita belajar positif, mood negatif dalam kelas sebagainya. Mood positif, berani, sihat, aman, cergas. Mood negatif ialah resah, kecewa, berserabut, kelang kabut. Jadi itu kita nampak. Jadi emotionally quotient, nilai intelek kecerdasan emosi harus berada di tahap yang skala yang cukup sesuai bagi seorang motivator hebat, pembicara hebat, komunikator hebat, orator hebat. Sekurang-kurangnya 6 skala ke atas. Kalau 10 skalanya 6 cukup paling rendah sebagainya. Kalau 10 lagi baik. Bermakna emosi di tahap macam dia mampu merubah emosi je daripada negatif dan positif. Letih kepada bersemangat. Macam kita hari ni lah. Kalau kita ikut emosi kita hari ni, tahu tak? Letih tau. Iyalah. Duk rumah buat kerja tak boleh. Nak selesai tu tak boleh. Nak buat ini pun tak boleh. Nak meeting tak boleh. Nak seminar tak boleh. Nak pergi outstation pun tak boleh. Nak pergi overseas contohnya. Overseas tu seberang laut tu Penang lah. Boleh juga. Pun tak boleh ya, Cikgu Mus. Jadi, macam mana mood meter kita? Penat kan? Letih kan? Tapi tukar. Macam saya bercakap hari ni. Saya tukar mood meter tu pada positif. Tu emotional quotient. Dan emotional quotient ini datang daripada teknik lancar serlahan bicara itu. Datang berlatihan. Sebab itu kenapa belajar pidato ni kena berguru. Kena berguru. Kena depan guru. Lepas habis tu halalkan ilmu ya Tok Guru. Contohnya. Saya tengok anak murid saya sekarang ni alhamdulillah so far so good. Mereka setia datang dengan saya. Setiap habis kelas ya. Tu minta maaf ya. Alhamdulillah. Terima kasih halalkan ilmu ya. Macam tu. No? Setiap kali ni tertib kita orang Melayu. Orang Melayu kelebihan dia ialah sopan, santun, tertib yang tak dapat dinafikan. Sejak turun-temurun dahulu kala. Ya tak? Orang dulu-dulu kan jumpa orang tua tunduk. Tak? Dia budak-budak ke kita tengok orang tua kan macam mana kita hormat. Kan? Macam tu sebagainya. Macam tu ini keadaan dia. Dengan guru kita hormat lepas mak dan ayah. Kita guru lah. Contohnya. Jadi ini ibaratnya. Ini kalau kita langgar semacamnya guru lalu tak tegur. Misalnya kata.
Apa? Macam tu. Contoh. Ini yang kita nampak sebelah sini semuanya. Okey, fine. Jadi fase minda. Olahan dan cara pemikiran. Kita nak lancar selahan bicara. Malam ini saya tak mau sebut tentang bagaimana lembab bicara. Apa maksud lembabnya? Ada semua kaedah. Dan ia perlu sebenarnya. Teknik ini dipanggil CCL, cepat-cepat lambat, LCL lambat cepat lambat, LLC lambat-lambat cepat. Itu kita akan belajar lebih detail dalam kuliah yang akan datang. Dan peringkat ini FB Live yang akan datang. InsyaAllah kata Papa Ara hari Isnin kita jumpa lagi. InsyaAllah. Dan nak tak nak, sebenarnya teknik selahan bicara ini yang terkandung dalam fase minda itu ia menjurus pada penggilapan RMJ, rohani mental jasmani kita. Dari segi mind, body and soul, rohani mental jasmani kita. Oi, pening ni, ada gugur rambut nanti ni. Ada ya assignment MC tak hantar ni. InsyaAllah. Hantar, so jangan tak hantar nak. Okey. Teknik fase minda ni juga apa semuanya? Contoh kita nampak. Jelas sekali fase minda ni. Contoh kita nampak macam ni Bila kita sebut. Okey, teknik latihan fase minda. Nak tahu dia fase minda macam mana? Kita bagi contoh. Sebutan perkataan, 4 perkataan. Paku, pikin, pakan, pakar. Macam sebutan dia. Kalau golongan pertama, paku, pikin, pakan, pakar. 2, paku, pikin, pakan, pakar. 3, paku, pikin, pakan, pakar. Contoh, ini kena latihan. Kena latihan dalam kelas saya belajar semuanya. Ini teknik fasih minda. Bagaimana kita nampak semuanya minda yang fasih ini sentiasa positif. InsyaAllah. Positif. Ada kawan saya dia pernah aksiden di Kembangan Jalan Raya yang amat dahsyat. Hampir setahun tak boleh buat kerja apa-apa. BMW dia langgar pokok. Kan? Dan rakannya meninggal dunia. Dia cedera parah teruk yang amat sangat masuk hospital. Bayangkan. Kalau minda tak fasih. Kalau semangat tak kuat. Kalau motivasi tak ada. Maka berserah tawakal Tuhan Allah je. Apa nak buat dah cacat. Tak terfikir untuk ubatkan diri. Tak terfikir untuk kembali bersemangat. Tak terfikir untuk melakukan tugasan selagi Allah bagi nyawa kepadanya. Maka ini namanya yang juga kategori fase minda. Dia kembang luas sebenarnya, maksudnya luas. Tapi dalam aspek ini saya sentuh dalam konteks, apa nama? Dalam konteks seni. Pidato Nusantara itu, dalam teknik formula kepastian itu, bagaimanakah peranannya? Yang kita nampak sebenarnya dalam memperkasakan bahasa Melayu Malaysia. Bila kita memperkasakan bahasa Melayu di Malaysia ini, automatically orang-orang Melayu yang mempunyai bahasa Melayu mampu menggunakan kepelbagaian. Dan mereka hemat dalam pelbagai bidang, baik politik, ekonomi dan sosial. InsyaAllah. Terima kasih pada semua yang hadir kuliah malam ini. Dan kongsi-kongsikan video ini kepada rakan-rakan kita, pada kaum keluarga, family, supaya dapat kita kembang luaskan peranan pidato Nusantara di Malaysia ini. Tu dulu PLP Pro kan, Pian? Pusat latihan pidato profesional zaman dulu. Mula-mula Kelab Pidato Malaysia, naik taraf per Akademi Pidato Malaysia, naik per Pusat Latihan Pidato Profesional Malaysia, naik per Akademi Nusantara, sekarang naik Akademi Motivator Profesional Malaysia, sekarang ada Dewan Pembangunan Motivator Profesional Malaysia, dan naik lagi pada Yayasan Pembangunan Motivator Profesional Malaysia. Malah kita collaboration dengan beberapa universiti di luar negara. Alhamdulillah. Dan hari ini kita jangan leka, jangan cepat rasa puas kerana hidup ini adalah perjuangan. Seperti saya kata dalam kelas, saya kata hari ini adalah perjuangan. Esok adalah pengharapan. Dan lusa adalah kemenangan. Ini prinsip yang perlu ada.